السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم علمنا بما جهلنا وذكرنا منه ما نسينا على الله توكلنا ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين اللهم اجعل اجتماعنا اجتماعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما اللهم أرنا فيهم يوما أسودا اللهم اشف مرضانا وجرحانا وارحم موتانا برحمتك يا أرحم الراحمين. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi ini kita dapat bersama-sama dan mudah-mudahan pertemuan kita dirahmati dan diberkati oleh Allah. Tajuk yang diberikan kepada saya pada pagi ini berkenaan dengan zikrullah. Zikrullah makna zikir ataupun ingat kepada Allah Ta'ala. Dan ia merupakan ibadah. Ia dapat pahala. Tetapi mestilah mengikut cara yang diaturkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Zikir dengan makna umum, ingat. Al-Quran sendiri dengan makna az-zikr. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, Inna nahnu nazzalna az-zikra wa inna lahu lahafizun. Sungguhnya kata Allah, Nahnu nazzalna az-zikra, aku yang menurunkan, kami yang menurunkan peringatan ini. Az-zikr makna Al-Quran. Wa inna lahu lahafizun, dan juga kami yang menjaga Al-Quran ini. Inna nahnu nazzalna az-zikra wa inna lahu lahafizun. Dan banyak lagi ayat-ayat Quran yang menunjukkan Al-Quran dengan makna zikr, dengan nama az-zikr, yang kita sebut sebagai zikir. Zikrullah adalah mengingati Allah. Ingat kepada Allah Subhanahu wa taala ni sama ada ingatan yang khusus dengan perkataan-perkataan tertentu, yang mana dengan perkataan tersebut boleh jadi ingat pada Allah. Itu makna yang pertama. Ataupun perbuatan-perbuatan yang tertentu yang diajar oleh Nabi, yang boleh jadi kita ingat pada Allah. Atau dengan Quran sendiri, kerana Quran ini merupakan tazkirah,
asal daripada perkataan zakara, az-zikr, zikrun. Satu perbahasan yang panjang berkenaan dengan zikrullah ini, tetapi kita cuba ringkaskan untuk kita ambil amalan yang boleh kita lakukan daripada zikrullah ini. Satu hadis Nabi SAW an Abdullah, daripada Abdullah bin Busrin radhiyallahu an, ia berkata, anna a'rabiyan qala, seorang badui datang bertemu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, sesungguhnya syariat Islam ini sudah banyak kepada kami. Beritahu kepada kami suatu yang boleh kami berpegang kepadanya. Beritahu kepada kami suatu yang kami boleh berpegang teguh dengannya. Maka Nabi SAW menyebut bahawa hendaklah lidah kamu sentiasa berzikir kepada Allah Azza wa Jalla, dan hadis ini oleh Ahmad dalam musnadnya dan juga oleh At-Tirmidzi, dan hadis ini sahih. Baik, Allah Subhanahu wa taala sebut kepada orang ni satu benda yang ringkas, tapi membawa huraian yang begitu panjang dan jalan yang begitu luas. Kami ni ya Rasulullah, syariat dah ada banyak dah. Cuba bagi tahu pada kami benda yang ringkas. Dan hendaklah kamu sentiasa berzikir kepada Allah Azza wa Jalla. Itu benda yang ringkas, tapi mencakupi semua sekali kehidupan. Kerana manusia yang ingat kepada Allah ni, dia tidak terjatuh dalam lembah maksiat dengan sebab dia ingat pada Allah Ta'ala. Nak buat satu perkara, ada ingatan kepada Allah, seolah-olah dia menjaga hak Allah Ta'ala. Dan menjaga hak Allah ini disebut oleh Nabi SAW kepada Ibn Abbas radhiyallahu anhuma. Abdullah ibn Abbas, Al-Abbas ibn Abdul Muttalib, sepupu Nabi. Nabi sebut perkataan kepada dia ringkas berkenaan dengan penjagaan Allah kepada orang yang menjaga Allah. Nabi kata, ihfazillah yahfazk, ihfazillah tajidhu tujahaka, wa idza ista'anta fasta'in billah. Nabi sebut pada dia sehingga akhir hadis. Ihfazillah yahfazk, jagalah Allah, Allah Ta'ala akan menjaga kamu. Dan sekiranya kamu menjaga Allah, kamu akan dapati Allah akan berada sentiasa bersama kamu. Dan apabila kamu nak minta, mintalah kepada Allah. Bila kamu berdoa, berdoalah pada Allah. Seseorang itu tidak akan beri mudarat kepada kamu dengan izin Allah. Begitu jugalah seorang itu tidak boleh beri manfaat pada kamu kecuali dengan izin Allah. Ibnu Abbas yang mendengar perkataan Nabi ini pada masa itu dia lebih kurang umur 7-8 tahun. Sebab tu Nabi kata, ya ghulam, wahai budak. Tapi dia ni hebat. Hasil daripada ingat pada Allah ini melahirkan ketakwaan, melahirkan buat perkara yang disuruh oleh Allah dan tinggal di atas perkara yang dilarang oleh Allah Ta'ala. Sebab apa? Sebab ada zikrullah. Baik. Firman Allah Subhanahu wa taala suratul Ahzab ayat 41 hingga ayat 42.
Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira wasabbihuhu bukratan wa asila. Wahai orang-orang yang beriman, ingatlah kepada Allah dengan mengingati namanya sebanyak-banyaknya. Dzikran katsira. Wasabbihuhu bukratan wa asila, dan bertasbihlah kepada Allah bukratan wa asila, pada waktu pagi dan juga pada waktu petang. Bertasbihlah kepada Allah, iaitu bertasbih adalah cara untuk mengingati Allah Ta'ala. Selepas daripada Allah Ta'ala kata uzkurullah, ingat kepada Allah, zikir pada Allah, zikran kathira, dengan ingatan yang sebanyak-banyaknya. Dengan cara macam mana cara dia? Allah panggil amalan kepada ayat ini, Allah Ta'ala sebut wasabbihu bukratan wa asila, dengan bertasbih kepada Allah pada waktu pagi dan pada waktu petang. Maka adalah zikir pagi, zikir petang yang diajar oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Asbahna wa asbahal mulku lillah, belah pagi dia, belah petang dia amsayna wa amsal mulku lillah. Kita duk buat apa tak tahu, tak baca benda-benda begini. Baik tengok TV. Tengok TV boleh, main dengan cucu boleh, baca surat khabar boleh, nak berzikir sikit pada Allah Ta'ala tak boleh. Allah, baik jadi biawak lah, jangan jadi orang lah. Kalau tak ada masa nak wasabbihu bukratan wa asila ni, tukar IC pergi jabat pendaftaran. Cik, saya tak mahu jadi orang lah, jadi bewak pasir ke, nari lembu ke. Orang yang tak ingat pada Allah, tak berzikir pada Allah ni, mereka lebih teruk daripada binatang. Dalilnya Allah Ta'ala sebut sabbaha lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Telah bertasbih apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Sempat saya tengok semalam kitab Hujjatullah Al-Balighah. Di antara komentar Syah Waliullah Ad-Dahlawi ni, dia kata berdasar kepada ayat ini, seluruh makhluk di atas muka dunia dan di langit, di bumi ni ada tasbihnya dan ada zikirnya pada Allah Ta'ala. Hayawan Tuhan jadikan, angin yang Tuhan buat, semua sekali. Maka alangkah teruknya manusia yang tidak ada zikrullah ini. Teruk. Kalau langit bumi pun bertasbih pada Allah, air pun bertasbih pada Allah, seluruh apa yang ada ni bertasbih kepada Allah Ta'ala, tiba-tiba manusia yang ada ni tidak bertasbih pada Allah. Sedangkan ada banyak-banyak makhluk di atas muka dunia ni, Allah Ta'ala jadikan manusia ini, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, aku jadikan manusia ini dengan sebaik-baik kejadian. Manusia yang menjadi sebaik-baik kejadian yang Allah Ta'ala buat ni tidak bertasbih pada Allah. Lembu yang tak ada otak tu bertasbih pada Allah. Air yang tak ada akal tu bertasbih pada Allah. Pokok-pokok, rumput rampai yang ada ni bertasbih pada Allah. Semua ni bukan ahsani taqwim, tapi semua ni adalah diciptakan oleh Allah untuk memudahkan manusia hidup di atas muka dunia ni. Tiba-tiba manusia yang ada akal diberi kurniaan yang hebat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dari sudut pemikirannya, dari sudut cara hidupnya, tidak ada berzikir pada Allah, tidak ada wasabbihuhu bukratan wa asila. Maka mulai pada hari ini letak jawatan jadi manusia. Kalau boleh lah. Mana boleh letak jawatan ustaz? Kalau tak boleh, mungkin tasbih.
kena tasbih. Kerana pendengaran yang diberi oleh Allah, penglihatan yang dikurniakan oleh Allah, serta akal yang dikurniakan oleh Allah tidak digunakan dengan cara baik. Allah Ta'ala sebutlah Quran. وَلَقَدْ زَرَعْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا أُولَئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ وَأُولَئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ. Dan aku penuhkan neraka Jahannam itu terdiri daripada manusia dan jin. Masuk neraka dengan sebab apa? Lahum qulubun la yafqahuna biha. Kerana ada akal pemikiran yang waras tapi tak mahu fikir mengenai dengan Allah. Walahum a'yunun la yubsiruna biha. Yang ada mata penglihatan yang baik tapi tak mau tengok kekuasaan Allah. Walahum adhanul la yasma'una biha. Yang ada telinga yang baik boleh mendengar tapi tidak mahu mendengar ayat-ayat Allah. Orang yang macam ni Tuhan kata ada otak tak mau fikir, mata tak mau tengok, telinga tak mau dengar, kal an'am, ibarat binatang yang dipelihara oleh manusia. Macam lembu kambing tu. Balhum adal. Allah, lebih sesak daripada tu lagi. Lebih teruk daripada binatang lagi. Sebab itulah lembu dia tengok orang dia healing kepala gitu. Dia kata bodoh manusia kata. Ini adalah taraf manusia yang tidak menggunakan akal, menggunakan penglihatan dan pendengaran. Sebab akal, penglihatan dan pendengaran ini syarat yang lengkap untuk menerima apa yang Allah Ta'ala sebut dalam Quran. Syarat yang lengkap. Manusia yang tidak boleh mendengar tetapi boleh melihat dan boleh faham, dia kena terima syariat ni. Manusia tidak boleh melihat, boleh mendengar dan boleh fikir, juga kena terima syariat ini. Manusia yang boleh mendengar, boleh melihat, tapi tidak boleh berfikir, otak dia jeng, tak boleh fikir. Dalam bahasa kita sebut gila lah. Tak wajib nak terima syariat ni. Tak wajib bagi dia. Kalau dia gila daripada asal lagi, masuk syurga dia. Masuk syurga. Dah pernah ada orang gila zaman Nabi ni masuk syurga. Orang perempuan. Yang selalu kita dengar cerita, mari jumpa Nabi, dia sakit gila babi. Kekasar sebut babi ni. Gila khinzir. Lain sikit bunyi dia tak? Dia kata, Rasulullah, aku ni menyakit gila ni. Sekejap okey, sekejap tak okey. Fad'ullah li. Berdoalah kepada Allah untuk aku. Nabi beritahu kepada dia, in syi'ti sabarti falakil jannah wa in syi'ti an da'autullahi an yu'afiyaki. Jika aku berdoa kepada Allah, penyakitmu sembuh. Tapi tak jamin syurga lah. Tapi kalau kamu redha dengan penyakitmu ni, Tuhan bagi, aku bagi syurga. Apa pilih? Temenung juga dia. Temenung fikir kalau tak gila, tak dapat syurga. Tapi kalau gila, syurga. Nak hak mana? Ni orang hak gila tapi cerdik. Dia kata, Rasulullah, gila-gila lah tak apalah, asal boleh syurga. Ni gila hak cerdik. Orang sekarang ni cerdik tapi gila. Orang sekarang hak ni gila cerdik. Cuma satu masalah. Masalah ya Rasulullah, apabila mari saja penyakit saya ni,
terbuka aurat saya. Dia perempuan. Malu jugalah kalau kira. Terselok kain, terbuka hijab dan sebagainya, malu. Berdoalah pada Allah supaya masa menyakit mari ni ya Rasulullah, aurat saya tidak terdedah. Allah pandai sungguh orang gila ni. Walaupun dia gila tapi reti nak tutup aurat. Jadi orang zaman sekarang ni hak buka aurat tu tanya, mu gila ke tak? Tanya begitu dia. Rasulullah berdoa, dan memang mari penyakit dia memang aurat dia tak terbuka. Ni orang yang gila jarang-jarang menerima syariat Allah, dah fikir bagaimana kehidupan dia. Dia rela nak masuk syurga kerana dia hanya ada penyakit kita panggil gila tadi, jarang-jarang mari, tapi dia nak syurga Allah Ta'ala. Tuan-tuan dirahmati oleh Allah, Allah Subhanahu wa Ta'ala sebut dalam surah Al-Ahzab lagi, wal hafizat wadh-dhakirin Allah katsira wadh-dhakirat a'addallahu lahum maghfiratan wa ajran 'azima. Al-Ahzab ayat 33 hingga 35. Apa kata Allah? Laki-laki dan perempuan yang banyak menyebut nama Allah, Allah menyediakan untuk mereka ampunan pahala yang besar. Laki-laki dan perempuan yang banyak berzikir pada Allah ni, Allah Ta'ala akan beri keampunan yang besar kepada dia. Dan apabila Allah Ta'ala beri keampunan yang besar, dan syarat nak masuk syurga Allah tu mesti ada keampunan daripada Allah. Dia mesti bersih daripada dosa orang masuk syurga ni. Tidak ada dosa yang tertanggung oleh ahli syurga, tidak ada, kecuali mesti dibakar oleh neraka terlebih dahulu. Dengan rahmat Allah dia diampunkan oleh Allah dosa yang melibatkan dia dengan Allah. Dosa yang melibatkan dia dengan orang yang dia tidak selesai di atas muka dunia ni, Allah Ta'ala panggil di hari akhirat, Allah Ta'ala bagi pahala kita, pahala orang ni kepada kawan yang kita buat dosa. Itu hukuman yang adil daripada Allah. Oleh kerana itu dosa dengan manusia ni kena selesai atas muka dunia ni. Tak boleh bawa sampai akhirat. Kena selesai. Bila Allah Ta'ala panggil di hari akhirat untuk perhitungan, oleh kerana ada manusia yang berdosa, sesama manusia ini. Ada pun dosa dengan Allah Ta'ala, Tuhan boleh ampun. Dengan rahmat dan kasih sayang daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sabaqa al-mufarridun, qala wa mal mufarridun ya Rasulullah, qala adz-dzakirun Allah katsira wadz-dzakirat. Dalam menguraikan benda ni, ada satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada Abu Hurairah, al-mufarridun telah mendahului. Sahabat tanya, siapa al-mufarridun ini ya Rasulullah? Nabi kata, kaum lelaki dan perempuan yang banyak berzikir pada Allah Ta'ala, itu mufarridun. Orang lelaki, perempuan yang banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka ini digelarkan sebagai al-mufarridun. Istilah banyak berzikir ni macam mana? Nak zikir dengan zikir macam mana? Tuan-tuan semua, nak berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ni, Nabi bagi ajar zikir. Tak payah pandai-pandai kita lah duk reka zikir sendiri, tak payah lah. Sebab agama ni bukan jenis reka dengan kepala otak kita. Agama ni kalau jenis reka semua, ikutlah mu nak zikir apa pun zikir lah. Umar ada zikir dia, Uthman ada zikir dia, habis sahabat-sahabat ada zikir dia semua. Maka kecelaruan dalam agama tu berlaku. Zikir ni ambil daripada seorang je, Nabi SAW. Ataupun sahabat sebut, Nabi mengakui. Jadi sunnah juga tu. Ada orang kita ambil dalil, dia kata sahabat buat dah tu.
Nabi tak buat pun tapi sahabat buat. Awak tahu ke tak, sengaja Allah Ta'ala ilham kepada sahabat tu supaya ada takrirun Nabi, ada pengakuan daripada Nabi. Itu juga dipanggil sebagai sunnah. Sebab sunnah ni takrir. Bukan ambil dalil tu untuk buat zikir hak baru. Dia kata kita pun boleh buat lah, sahabat buat tu. Dia kata, la ilaha illallah. Sahabat tu siapa? Mung tu siapa? Mung hak kata Tok Lebar ni semayang malam pun malah bangun. Saya nak sebut pada tuan-tuan, kita ni tak sedap mengaku kita Tok Lebar warok lah kalau malah bangun semayang tengah malam. Orang Kelantan kata Tok Lebar korek. Korek tu berapa tak tahulah. Nah, orang sini kenal ke tak, wallahu a'lam. Tok Imam kita mungkin kenal lah dia. Korek tu lagu mana? Tahu korek? Hak orang kukunya tu. Kuku kelapa tu sini ada ke tak? Orang duduk atas dia tu. Orang sini panggil ke apa? Ha? Pengukuk. Ha, orang Kelantan panggil korek. Menatek korek ni benda ni dia guna tangan-tangan nak guna je. Sungguh. Kalau nak rehat, orang tak rehat atas korek ni. Duduk rehat, minum kopi. Tak ada, mata duduk gitu. Orang ambil masa-masa nak guna. Masa bila? Masa nak hukumnya tu. Duduk atas tu. Tok Lebar ni, jangan jadi Tok Lebar korek. Macam mana? Tok Lebar diambil oleh orang, masa nak guna je. Masa ada mati guna. Masa nak minta hajat apa guna Tok Lebar. Hak lain, buang Tok Lebar dekat tepi. Boleh faham Pak Cik? Nak faham, tak mau faham pun sudah lah. Jenis gini. Sebab zikir ni, Nabi mari ajar. Dan kalau kita amal zikir hak Nabi mari ajar ni, tak sempat kita nak amal hak Nabi tak ajar. Sebab banyak sangat. Banyak sangat. Di antaranya saya sebut tadi. Subhana wa asbahal mulku lillah walhamdulillahi la syarikalah. Semuanya ada zikir. Nak panggil doa ke nak panggil zikir ke boleh. Kalau kita tengok doa ni setiap perkara ada doa. Turun hujan, doa turun hujan. Hujan lebat, doa hujan lebat. Hujan hak lebat, ada doa dia. Turun hujan, Allahumma ja'al sayyiban nafi'ah. Lebat sangat hujan, begini doa dia. Hatta nak bersetubuh ada doa. Kita kata Allah agama ni siapa begitu mari ajar. Memang. Dan orang yang baca doa ikut Nabi baca, syaitan tidak akan mari dekat. Dan orang yang baca doa yang tidak Nabi ajar, zikir Nabi tidak ajar, walaupun nama dia ingat pada Allah, tapi Nabi tak ajar, syaitan mari. Tak sedap kata apa lah, syaitan mari. Sebab tu saya selalu ambil dalil, apabila Adam buat dosa dengan Allah, dia minta dengan cara dia sendiri. Turun atas muka dunia, dia minta dengan cara dia sendiri. Puluh-puluh tahun lama juga minta dengan Allah supaya Tuhan ampun dosa dia. Allah Ta'ala buat tak tahu. Sebab dia minta dengan cara dia. Sehingga Allah Ta'ala ajar kepada dia. Fatalaqqa Adamu min Rabbihi kalimat. Fatalaqqa Adamu min Rabbihi kalimat. Allah Ta'ala sebut. Aku ajarkan kepada Adam ini beberapa kalimat. Dan seluruh ulama tafsir sebut kalimat tersebut Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lakunanna minal khasirin. Doa dia. Fataba alaih. Baca hak ni baru aku terima taubat. Berarti Adam mu nak buat taubat dengan aku, ni doa dia mau baca hak ni, aku terima. Berarti apa yang nak buat oleh kita sebagai amalan, Allah Ta'ala ajar kepada Nabi, Nabi mari ajar kepada kita, kita ikut hak Nabi, baru Tuhan terima. Itu istidlal dia, dalil dia. Maka kita buat hak Nabi tak buat, letih. Ataupun kita mengkhususkan sesuatu pada zikir-zikir tertentu yang tidak
masa tertentu yang tidak dikhususkan oleh Nabi. Tak boleh juga. Awak doa amal zikir harian. Hari ni baca zikir ni, esok baca zikir tu, esok lusa hari Isnin ada zikir dia, Selasa ada zikir dia. Siapa dia mari ajar? Siapa dia ajar? Hari Ahad baca zikir ni, Isnin baca zikir ni. Nabi ajar? Tak. Dan nak buat macam mana Ustaz? Baca semua zikir hari-hari tu, hari Isnin, Selasa, hak tuan-tuan dengar tu, baca tiap-tiap hari, baca semua sekali hak tu. Tak boleh mengkhususkan yang ni nak baca ni, esok nak baca. Tidak boleh. Hari ni istighfar 1000 kali. Esok subhanallah 100 kali. Dosa alhamdulillah 100. Tidak boleh. Begitu juga dengan lepas solat. Lepas solat kita baca subhanallah alhamdulillah 33 kali. Ada riwayat kata 25 kali. 33 kali masa tu baca. Lepas solat subhanallah. Nak baca lebih Ustaz, baca masa lain boleh. Tapi lepas semayang, baca hak tu. Ini zikir bukan main besar ni lah. Ini bukan orang biasa-biasa ni. Duk tahqiq hadis benda ni. Negeri Perlis ni, di antara salah satu keistimewaan dia, ahli majlis fatwa negeri Perlis, memang kita pilih orang yang kalau taraf pendidikan PhD. Habislah tu. Orang yang ada bidang masing-masing. Hak ni pakar bidang usulnya. Hak ni pakar bidang fiqhnya. Hak ni pakar pak mazhabnya. Dan fatwa-fatwa negeri Perlis ni, ada 2-3 fatwa yang dirujuk oleh fatwa kebangsaan. Ada 2-3 fatwa. Kawan-kawan ni semua ni, doktor-doktor semua ni, mesyuarat bersidang, macam mana ni? Zikir macam mana? Ambil ni. Semua hadis sahih belaka. Dan benda ni tak disahihkan oleh para ulama, bukan dia yang mensahihkan. Mari letak di dinding. Kita gatal mulut juga, kita tambah sikit. Kita sendiri. Bahasa tak puas hati dengan hak ni, kita tambah kita sendiri. Tak diterima oleh Allah. Saya jamin tak terima. Berdasar pada dalil hak Adam tadi. Ni kita bersebut ni atas dasar dalil ni. Bukan atas dasar emosi tidak. Cuma suara je kuat sikit sebab subuh-subuh ni takut tidur. Hak kuat tu pun tidur dah. Ni benda dia. Tak nak tambah sikit ustaz kita. Ni hak Nabi baca. Nak tambah hak kita apa? Kecuali ada riwayat lain. Ni katakan satu riwayat Nabi baca begini. Adalah satu riwayat lagi, ada beberapa perkataan yang juga Nabi baca. Tu tak ada masalah. Masalah sekarang ni hak awak baca ni dalam riwayat pun tidak ada. Dah dengar daripada mana? Orang duk baca semua ustaz. Tu dia. Orang duk baca semua. Orang ramai menjadi hujah. Oi, letihlah kalau orang ramai menjadi hujah. Jadi macam jahiliyah zaman Nabi dulu. Kami tak ikut kamu ni Muhammad sebab kamu ni golongan minoriti. Bukan golongan majoriti. Letih juga tu. Sebab majoriti dalam Quran ni semuanya tak elok semua sekali kalau majoriti. Walakinna aksaran nasi la ya'lamu. Walakinna aksaran nasi la yafqahun. Walakinna aksaran nasi la ya'qilun. Walakinna aksaran nasi la yash'urun. Banyak manusia tak erti, banyak manusia tak faham, banyak manusia tak ada perasaan. Semua banyak majoriti lah Quran ni, semua benda hak tak elok semua sekali. Tapi hak sikit, qalilan ma tashkurun. Sikit manusia hak bersyukur. Sikit manusia hak bersyukur. Qalilan min ibadiyas syakur. Sikit manusia bersyukur. Sikit hak baik, banyak tak baik. Itu nilai Allah kepada masyarakat atas muka dunia. Di dalam kalangan kita banyak tak baik, sikit hak elok. Di kalangan hak sikit tu sendiri, barulah kita bahas hak paling banyak. Di antara hak baik semua ni, hak mana hak
terbaik. Itu syariat yang Allah Ta'ala bawa kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu baca ni lepas sembahyang. Tinggal laginya kita tak baca kuat. Sebab apa? Sebab kita pilih dalih tak baca kuat. Makmum baca sendiri, tu imam baca sendiri. Kerana imam yang kuatkan suara untuk ajar makmum. Cukup setakat tu. Ada kata satu Malaysia duduk baca, tiba-tiba sini tak baca. Hei, bukan satu Malaysia, satu dunia ni. Dia kira dalil. Kalau nak bercakap gitu, Allah tak sudah lah bercakap gitu. Macam tak ada, macam tak lebakar orang tak ada. Nak bercakap hak tu, tak sudah tak muka dunia ni. Kita pilih senyap sebagai dalil kita. Senyap sudah. Ada dah tulisan besar depan ni. Kalau rasa tak ingat pula, ambil gambar pula dengan handset. Lepas sembahyang tu buka handset, tu bukan baca WhatsApp. Tengok zikir sebab tak ingat. Mudahnya agama ni nak amal. Nak pakai baju ada zikir dia. Nak buat semualah kehidupan kita ni, ya Allah. Tujuannya zikir-zikir ni adalah benda yang paling besar. Ya Allah Subhanahu wa ta'ala tidak mahu urusan kita bercampur dengan syaitan. Tu je benda dia. Kita rasa kita baca ni rasa macam okey dah. Tapi kita baca ni tidak ada dalam Nabi ajar, tak okey. Marilah baca apa sekalipun. Kita baca astaghfirullah, astaghfirullah. Beristighfar kepada Allah ni khasiat dia banyak. Jadikan istighfar benda yang selalu di mulut kita. Wastaghfiru rabbakum. Jadikan tasbih benda yang selalu di mulut kita. Sebab Allah Ta'ala kata wasabbihu. Jadikan tahmid alhamdulillah benda yang sentiasa di mulut kita. Takbir gitu juga. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar, astaghfirullah, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Tu semua zikir-zikir yang boleh kita amal. Pada bila-bila masa. Bila-bila masa. Tetapi kalau masa semayang, hak ni dia. Masa hujan, yang ni. Masuk tandah, yang ni. Nak makan, kul samillah, Nabi kata. Baca bismillah. Cukup lah. Makan lah. Bismillah, atau makan. Sebab Nabi kata baca bismillah. Allahumma barik lana, mana ustaz? Baca dah, tak apalah. Jangan doa panjang-panjang sangat, lambat nak boleh makan. Nabi ni sekedik. Dah kita lapar, dah baca doa panjang-panjang. Buat apa? Allah letih lah. Saya pergi satu majlis tu, buka puasa. Masjid, bukan masjid sini lah, tempat lain. Saya tazkirah belum pada buka puasa tu. Tazkirah bulan puasa, nak minum air tak boleh. Kering tekuk aku. Mikrofon pula jenis tarik suara. Allah, dia suruh tazkirah pukul 6, nak buka puasa 7 suku. Pergi. Kita pergi tazkirah. Tazkirah. 15 minit lagi nak azan, kita berhentilah. Nak beri peluang orang berdoa masa tu. Doa mustajab kan, nak buka puasa ni. Dan saya pun sebut dalam tu. Mari-mari tu imam kata, ustaz kita doa arwah sikit, dia kata. Pula dah. Saya kata tu imam doa lah. Tak apa. Saya berdoa, dia kata. Waktu ambil ketah banyak. 2 lah ketah. Tok tu ni. Saya duk tengok, ada ketah tu ada nama. Yang kena bagi sumbangan. Nama arwah. Kata hari ni boleh sakit lah aku. Dia boleh baca doa. Allahumma summi ila arwah. Dan sebut arwah tu dia baca. 2 lah ketah tu dia baca. Duk bunyi ting jam duk bunyi tu. Masuk waktu dah. Nabi kata segerakan berbuka. Dia duk mai ila arwah lagi. Allah sakit hati sungguh. Ila arwah pula. Cermin mata dia duk gini. Sengit. Tok Iman ni cerita betul ni. Duk tengok summa ila Muhammad duk baca satu Allah kata sudahlah. Isyak pun tak habis lagi ni.
Saya pun makan dia. Saya minum air, makan buah tamar, orang tengok saya makan, semua makan. Tu imam tu duduk elak arwah situ. Biar dia sorang-sorang dia. Biar dia rasa gitu. Mak Nabi kata, segerakan berbuka. Nampak dah ni? Tu nak cerita pada tuan-tuan. Oleh kerana dia, mungkin dia tak tahulah sunnah Nabi ke macam mana ke. Masa kita nak buka puasa, bukan baca doa masa nak buka puasa tu, belum ada buka puasa. Masa orang azan Nabi ambil buah tamar, zahabat dhama wa bta'al al-ghurub. Nabi baca doa tu kan. Pasal batu ajr insya-Allah. Bismillah makan. Kita masa orang azan tu duk Allahumma lakasumtu bika amantu, baca doa juga kita pun. Nabi kata segerakan berbuka. Dan doa ni satu hal, angkat tangan masa doa satu hal. Bukan semua doa perlu angkat tangan. Beza tu. Sebut je. Ada, sebab tu saya kata ada disebut sebagai zikir. Zikir pakai baju, zikir nak makan. Dia tak sebut sebagai doa. Ada. Kerana berdoa, angkat tangan, lain-lain bab. Imam Bukhari sebut bab doa, dan Imam Bukhari sebut bab angkat tangan ketika berdoa. Lain. Sebab semua doa, bukan semua doa perlu angkat tangan. Doa nak masuk tandah, tak perlu angkat tangan. Baca begitulah hati ya bacanya. Ni duduk depan tandah duduk begitu. Pelat, bomo ke apa dia ni. Doa bersetubuh, tak perlu angkat tangan. Nak bersetubuh baca doa. Mini kata jampi apa ni. Pelik dia abang ni tak. Nak makan, boleh tak boleh angkat tangan. Sambil-sambil, kalau makan nasi kabu tu sambil-sambil gaul gitu. Kul samillah makan. Itu agama dia begitu. Dan Nabi buat begitu. Allahu Akbar. Bila kita baca doa ni, syaitan tidak ada. Lari bertempiaran. Sebab apa yang kita buat dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-mufarridun tadi adalah orang yang banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Ibnu Abbas, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "Ayyu ta'a fala yu'sa." Hendaklah kamu sentiasa taat dan tidak berlaku maksiat. Wa an yudhkara fala yunsa. Dan ingatlah kamu kena ingat kepada Allah dan jangan kamu tidak dilupakan. Jika kamu ingat kepada Allah, kamu tidak akan dilupakan serta disyukuri, maka kamu tidak akan datang sifat kufur. Berapa tu kita kena buat tu? Taat, tidak ada maksiat. Kerana taat kemuncak kepada pahala dan maksiat kemuncak berdosa. Kemuncak kepada pahala taat, dapat syurga Allah. Kerana buat amal atas dasar ketaatan kepada Allah. Lawan dia maksiat. Yang kedua, zikir, jangan lupa. Ingat pada Allah ni supaya menghalang kita daripada lupa pada Allah. Kerana apabila kita lupa pada Allah Ta'ala, syaitan duduk sekali. Dan dalam Quran banyak cerita. Di antaranya surah Yusuf, فَأَنْسَاهُ الشَّيْطَانُ ذِكْرَ رَبِّهِ فَلَبِثَ فِي السِّجْنِ بِضْعَ سِنِينَ. Ketika mana Nabi Yusuf sebut kepada dia takbir mimpi sahabat dalam penjara tu, dia kata, "Ya sahibai sijni amma ahadukuma fayasqi rabbahu khamra wa amma al-akharu fayuslabu fata'kulu at-tayru min ra'sihi qudiya al-amru alladhi fihi tastaftiyan wa qala lilladhi zanna annahu najim minhuma adhkurni 'inda rabbik fa ansahu asy-syaitanu dhikra rabbih falabitha fis sijni bid'a sinin." Nabi Yusuf kata, kamu hak tanya aku tadi pasal takbir mimpi, yang memerah anggur tadi, dia akan teruskan dengan pekerjaan dia. Dan yang membuat roti itu, dia akan dipotong kepala dia. Akan terima azab kerana dia bersalah. Kemudian kalau mu keluar daripada penjara ni, mu ingat, fa'ansa, mu kena sebut aku ni kepada Tuhan kamu. Tuhan kamu ni bukan Tuhan di sini. Rabbik makna raja tu.
Mu cerita aku pasal raja. Allah Ta'ala kata fa'ansahu syaitan telah melupai kedua-dua ni. Falabitha fis sijni bid'a sinin. Duduklah Nabi Yusuf dalam penjara itu dengan beberapa tahun lamanya. Dengan sebab syaitan melupai. Syaitan melupakan. Syaitan buat supaya dia ni lupa dua orang. Memang syaitan kerja dia dah. Lupa ni kerja dia. Lupa nak buat baik. Manusia yang tidak ada terdetik di hatinya nak buat baik, tuan-tuan, orang ditutup pintu hati oleh Allah. Tapi Allah Ta'ala ni dia tidak buat begitu juga. Walaupun manusia tu jahat macam mana pun, dia ada terdetik nak buat baik. Rahmat Allah Ta'ala. Betul. Jahat manusia ni kita kata, tapi ada terdetik dalam hati nak buat baik. Itu hidayah dan rahmat daripada Allah. Cuma detik dalam hati nak buat baik ni disahut ataupun tidak oleh jiwa kita sendiri. Oleh roh kita ni menyahut ataupun tidak terdetiknya nak buat baik dalam jiwa kita tu. Sebab detikkan dalam hati lintasan nak buat baik ni mari pada Allah. Segala lintasan yang nak buat baik mari dalam jiwa kita ni, kita kena sahut. Orang duk kecoh kata, awak tak mari masjid ke? Dia kata, tak sampai seru lagi. Dia kata, tak sampai seru lagi. Allah, tak sampai seru macam mana? Mu tahu orang duk mengajar, maknanya sampai dah hidayah tu pada kamu. Dengar pula orang mengajar, sampai, tak mari tapi dengar begitu, sampai dah tu. Cuma kita tak mau buat. Bermakna hidayah tu mari dah. Sampai seru dah. Cuma kita tak sahut seruan. Tak ada timbul perkataan tak ada seru. Tak sampai seru lagi ustaz dia kata. Bukan sampai seru. Awak yang menolak seruan. Dan ingat, orang yang tolak benda baik ni, tolak Quran sebagai peringatan, Allah Ta'ala sebut syaitan kawan dia. Wa man ya'shu 'an dzikrir rahman nuqayyid lahu syaitan fa huwa lahu qarin. Mana-mana orang yang menolak ya'shu 'an dzikrir rahman, peringatan daripada Allah ni, Quran ni, nuqayyid lahu syaitan. Allah Ta'ala penuh jiwa dengan syaitan. Fa huwa lahu qarin. Dan syaitan termarapak bagi dia. Jadi kawan kepada dia. Baik, last sekali. Nampak nak cerah dah tu. Kuliah subuh ni sampai cerah. Dari cerah dah ni, kita sebut last sekali. Allahu Akbar. Dan di antara orang yang boleh bernaung di bawah naungan arasy Allah di hari akhirat, sab'atun, 7 golongan, di antaranya warajulun dzakarallahu khalian fafadat aynah, dan orang yang berzikir, laki yang berzikir kepada Allah saat sendirian sampai berlinangan air mata dia. Ingat kepada Allah dan ingat kepada rahmat Allah, ingat pada pengampunan Allah, ingat dengan dosa dia, dia istighfar, astaghfirullah wa atubu ilaih, tengah-tengah malam dia duduk seorang-seorang sehingga mengalir air mata dia kerana penyesalan terhadap apa yang dia buat tu. Dia ni boleh duduk di bawah naungan arasy Allah di hari akhirat. Tuan-tuan semua, atas muka dunia ni kalau tempat tu panas, hujan, ada tempat teduh untuk berteduh. Ada kemah, ada garah kereta, ada pokok, kalau tengah padang tu ada pokok, boleh duduk. Tempat berteduh. Akhirat ni, apabila Allah Subhanahu Wa Ta'ala dekatkan matahari pada manusia ni, kelang kabutnya manusia akhirat, kita duduk di mana? Tak ada subsidi kerajaan, tak ada. Akhirat ni. Kerana Allah kerajaan masa tu. Takut-takut ada kemah ke, tajaan siapa-siapa akhirat ni. Tidak ada. Yang ada, sab'atun fi zillih, 7 golongan. Di antaranya, orang yang zikir pada Allah sampai mengalir air mata dia. Rajulun, orang yang mana hati dia lekat dengan masjid.
Ya salam. Lekat hati dengan masjid. Semayang di rumah rasa gelisah macam mana tahu, kena pergi masjid kok. Pergi mana-mana berhenti musafir jauh-jauh pun masuk masjid kok. Kita musafir jauh-jauh masjid juga berhenti kecing. Orang duk azan Allahu Akbar, tak apalah, kecing dulu. Lepas tu pun naik kereta, lari. Berhenti masjid juga, nak tidur apa, tak kereta situ, bunyi orang azan subuh. Ada orang gerak, tak bangun. Tak bangun main subuh. Berhenti masjid dah. Ya Allah. Terikat hati dengan masjid. Itu benda yang boleh duduk di bawah naungan arasy Allah di hari akhirat. Boleh berteduh di bawah tu. Maknanya ada dah ciri-ciri dapat syurga Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita sama-sama amal insya-Allah, sama-sama banyak berzikir, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala merahmati kita. Dan tuan-tuan, zikir-zikir ni tuan-tuan boleh apa ni orang panggil, pagi petang ni ada orang jual tu zikir pagi petang. Belilah buku zikir tu, kecil je, letaklah poket. Aku takut lupa. Pagi lepas subuh, petang lepas asar baca. Nak masuk waktu malam, baca masa tu. Biar ada masa dengan Allah. Masa meeting 2-3-4 jam kadang-kadang. Mesyuarat apa tak tahu, Allah selesai masalah. 2-3-4 jam mesyuarat saja. Boleh duduk dalam mesyuarat tu tanpa keluh kesah. Nah, sebab apa? Sebab hak kita nak. Tapi nak berzikir bukan lama macam mesyuarat tu pun, tak sampai sejam pun berzikir ni. Kalau baca zikir hak pagi petang tu, habislah setengah jam tu pun malah. Dah nak masuk syurga, nak masuk syurga tu buih mulut-mulut sebut. Masuk syurga. Nah, khayalan je pok kita ni. Dikhayalkan oleh syaitan tadi. Orang kena banyak auzubillah pok kita ni, auzubillah minasyaitanir rajim, auzubillah tu kena banyak. Baru selesai masalah. Wallahu taala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.